Subhanahu wa ta'ala pada hari yang mulia ini. Kita berada pada tanggal 4 Ramadan 1445 Hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan memberikan taufik kepada kita untuk sama-sama kita menyempurnakan ibadah puasa dan kita menghidupkan malam Ramadan dengan aktiviti yang bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi di tempoh masa yang singkat ini, dalam setengah jam insya-Allah, saya nak ajak tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita melihat sepotong ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 77. Di dalam surah Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi rahmatullahi alaih, kalau kita tengok dalam Quran, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, selepas daripada tu pasti akan ada suruhan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada suruhan itu dalam berbentuk suruhan memang kena buat, ataupun suruhan dalam erti kata larangan, kena tinggal. Yang kedua, orang beriman sahajalah yang akan buat apa yang disuruh oleh Allah, walaupun pada diri orang tersebut dia merasakan susah untuk dia nak buat. Sebagai contoh, berpuasa di bulan Ramadan, dengar puasa macam mudah, tapi berapa ramai yang tak puasa. Contohnya lagu tu. Dengar semayang macam mudah, tapi berapa ramai yang tak semayang. Dengar berjihad fi sabilillah itu mudah, tetapi tak semua orang yang Allah Ta'ala pilih untuk turun ke medan jihad. Maka setiap ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, selepas daripada tu akan ada suruhan, perintah daripada Allah. Kerana apa? Allah Ta'ala hanya suruh orang beriman sahaja, dan pasti mereka akan buat walaupun bayar. Maka itu adalah i'jazul Quran, mu'jizat Al-Quran dari sudut penggunaan bahasa. Kalau ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakanmu, yakni Allah. Bila kata manusia, merujuk kepada semua orang yang beriman ataupun yang tak beriman. Soalan dia, adakah semua manusia beriman kepada Allah? Jawabnya dah. Jawabnya tidak. Ada yang beriman dan ada yang tak beriman. Tapi bila sebut wahai orang-orang yang beriman, mau buat hak ni, mau buat suruhan aku, pasti dia buat. Kerana apa? Bila mana satu-satu benda yang Allah Ta'ala perintah untuk orang beriman buat, membawa erti dia tidak akan buat, melainkan dia adalah orang yang menyembah Allah, yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa, tuan-tuan beriman tak? Beriman. Puasa tak? Puasa. Pasal apa puasa? Pasal beriman tu hak puasa tu. Mudah faham lagu tu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam ayat 77 surah Al-Hajj, selepas dia seru orang-orang yang beriman. Yang kedua, kita nak kena pastikan apakah yang dimaksudkan dengan orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran.
Makna ya ayyuhallazina amanu yang pertama adalah mereka-mereka yang sentiasa menjaga iman dan juga Islam daripada kufur. Satu. Sama ada dalam i'tiqad hati dia, perbuatan dia, ucapan dia, dia akan jaga daripada tergelincir, terkeluar daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya tuan-tuan, ada orang dia sebut apa? Dia kata puasa ni payah nak buat apa pun. Contoh. Dia kata alhamdulillah lah, dia kata puasa dah habis dah. Senang nak buat kerja. Dia salah puasa. Ada orang cakap tu, ada hukum dia berdosa besar. Hukum dia berdosa besar. Kerana dia meletakkan perintah Allah itu adalah suatu perkara yang menyulitkan kehidupan dia. Itu tak patut. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kita dengar tu imam kita baca kan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan dan Allah Ta'ala tidak menginginkan kesusahan. Ayat lain Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan membebani satu-satu tanggungjawab ke atas hamba kami illa wus'aha, melainkan yang mereka mampu tanggung. Sama ada dari sudut pensyariatan ataupun dari sudut ujian yang kami bagi, pasti mereka boleh tanggung. Tapi ada manusia yang kata payahlah puasa, apa pun tak boleh, tak larat puasa ni menyebabkan perniagaan saya macam tu macam ni, kerja buat saya setiap hari jadi tergendala asbab daripada puasa, maka orang ini percakapannya itu adalah percakapan orang-orang yang tak baik. Hukum dia adalah berdosa. Itu pertama, orang beriman menjaga daripada iman dan akidah dia itu rosak. Yang kedua, makna orang beriman adalah mereka-mereka yang lazim akan perkara yang dituntut, yang diperintahkan oleh Allah, mereka akan buat walaupun payah, walaupun benda tu sukar untuk mereka nak terima, tetap dia kena buat. Contohnya Allah sebut kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diperintahkan atas kamu berperang, yakni berjihad di jalan Allah, wa huwa kurhul lakum, dan benda itu kata Allah benda yang manusia tak suka. Perang, bila perang sehari mati barangkali, ataupun jadi cacat, anak jadi anak yatim, bini jadi janda. Kalau bini masuk perang, laki jadi duda. Macam-macam tanggapan. Berlakunya hancur negara, pertempatan habis rosak, perniagaan habis remuk redam kerana peperangan misalnya. Tapi Allah Ta'ala nyatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Benda hak aku suruh yang kamu rasa tak baik, yang kamu rasa tak syok, itu sebenarnya benda itu adalah wa huwa khairul lakum, baik buat kamu sebenarnya, kata Allah. Contohnya tuan-tuan perempuan sekalian, perang Uhud. Seorang sahabat Nabi gugur syahid dalam perang Uhud. Nama dia Abu Salamah radhiyallahu anhu. Isteri dia Ummu Salamah. Bila Abu Salamah ni syahid, Ummu Salamah ni dia rasa kesunyian lah. Suami dia meninggal. Walaupun mati syahid tu satu dah. Tapi kita rasa sunyi dah. Rasa sunyi. Ada orang yang suami dia meninggal ketika mana semayang. Dia seronok tak suami dia mati? Seronok bukan pasal boleh reta perik tu banyak. Bukan seronok hak tu. Dia seronok Allah pilih suami dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi benak manusia, sunnatullah, fitrah manusia, kalau orang yang tersayang meninggalkan dia, sama ada dengan cara yang dia bersedia ke, tak bersedia ke, dia mati baik ke, dia mati tak baik ke, dia mesti akan ada rasa kosong dan sunyi. Sedih lah. Ummu Salamah pun macam tu. Dia rasa sedih pasal suami dia meninggal, dia jadi janda lagu tu lagu ni.
Tapi tuan-tuan, hikmah daripada suami dia mati itu sangat-sangat luar biasa. Kerana apa? Sekiranya Abu Salamah tak mati syahid, barangkali Abu Salamah tidak akan mendapat kemuliaan seorang yang mati syahid. No? Kalau Allah tak perintah dan dia tak masuk perang, nescaya dia tak tergolong dalam kalangan syuhada di medan Uhud. Satu. Yang kedua, kebarangkalian Abu Salamah dia mati dengan cara yang lain, bukan mati di medan perang, bukan mati sakit dan sebagainya. Maka mati sakit juga mendapat pahala syahid. Tidaklah sehebat orang yang betul-betul mati di medan perang. Syahid juga yang turun. Nampak? Yang ketiga, Ummu Salamah, kalaulah Abu Salamah tak mati, mana mungkin dia menjadi isteri Nabi SAW. Sebab lepas dia habis iddah, Nabi mai pinang dia dan Nabi nikah dengan dia. Maka Allah menggantikan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia jadi isteri Nabi SAW. Ini di antara hikmah Allah Ta'ala atur satu-satu benda. Kita puasa di bulan Ramadan, mungkin pada zahir kita kata tak boleh makan. Tetapi tuan-tuan, bulan lain hak kita boleh makan, gandaan pahala tak sama macam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, semayang asak tadi, pahala semayang asak Ramadan tak sama dengan hak kita semayang bulan Sya'ban tu. Dia tak sama. Tuan-tuan, sembahyang sunat qabliyah ataupun tahiyatul masjid, gandaan pahala bulan Ramadan 70 kali ganda. Tak sama macam bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan, bagi orang makan dalam bulan Ramadan, sama ada buka puasa ke, sok ke, apa ke, gandaan pahalanya itu tidak seperti mana luar daripada Ramadan. Tetapi perlu kita ingat, setiap kemungkaran yang dibuat dalam bulan Ramadan, dosanya juga tak sama macam kemungkaran yang dibuat di luar Ramadan. Itu kena faham. Di samping Allah bagi double punya yang baik, begitulah juga sebaliknya. Orang yang berzina luar Ramadan, dosanya itu tidak sebesar berzina dalam bulan Ramadan. Orang yang makan harta haram luar Ramadan, tidak sama dosanya itu seperti dia buat makan benda haram dalam bulan Ramadan. Orang yang tinggal sembahyang luar Ramadan, dosa besar dah. Tetapi kalau dia tinggal sembahyang dalam bulan Ramadan, berganda-ganda dosa besar dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah benda ni, keistimewaan, pro and con yang Allah Ta'ala bagi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, dengan kita berpuasa ini, Allah Ta'ala tolong kita macam-macam benda. Dan saya yakin abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di hadapan saya merasai apakah kelebihan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau hari biasa nak keluar orang panggil makan sebelum maghrib agak ramai lah. Tunggu. Kambing golek baru nanti mai. Kalau takat bihun, ayam masak merah, dia kata aku balik makan rumah pun tak apa dah kata. Tapi kalau Ramadan tuan-tuan, pukul 6.50 kurma duk pegang dah di tengah. 6.50 kurma duk pegang dah. 40 minit lagi nak masuk maghrib Tok Bilal duduk tunggu siap dah depan mikrofon. Tunggu bunyi tek ni nanti bunyi punya. Ada masjid, subhanallah, tabarakallah, punya dia seronok nak buka puasa. Masuk waktu buka puasa, Tok Bilal tak bang dah pakai siren ni. Macam dengan Israel nak main hantar bom di Palestin. Hak kita pun duk dengar siren metang apa pula. Malaysia nak kena serang juga ke? Rupanya dah. Rupanya style masjid tu bunyi siren dulu. Pasal apa? Alasan dia, kami menghormati permintaan Tok Bilal. Dia nak minum teh satu gelas dulu, lepas tu baru dia nak bang. Oh lagu tu pun dah. Seronok nak buka puasa. Subhanallah. Ini kelebihan bulan Ramadan yang hanya akan dirasai oleh orang-orang yang mendapat kemanisan Ramadan Al-Mubarak. Baik, secara ringkas. Hang ni dia kata maghrib masuk awal. Tu ya. Betul kata tuan. Kalau betul ke apa syok ono. Cerita dia tak betul. Cerita dia tak betul. Maghrib hari ni 7:31.
Saya yakin ramai hak duk hafal dah. Malam ni, hari ni pukul berapa buka, esok pukul berapa, lusa pukul berapa. Kira lah ni, kedai Pakistan hak duk jual jam waktu tu kira laku tuan-tuan ni. Laku mereka jual. Walaupun hak biasa-biasa saja. Kerana syok nak buka puasa. Baik. Selepas Allah Ta'ala seru orang beriman, Allah Ta'ala perintahkan dua benda. Irka'u wasjudu. Rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud ini tuan-tuan perempuan sekalian adalah dua rukun qaul fi'li di dalam salat. Pasal apa Allah Ta'ala sebut rukuk dan juga sujud, tak sebut benda yang lain selain daripada hak tu? Qiyam ke, qunut ke, apa ke? Tak sebut, tapi sebut rukuk dan sujud. Kerana orang yang rukuk dan sujud adalah bukti kata dia manusia yang tidak sombong pada Allah. Orang yang rukuk, yang sujud, bukti kata dia tak bongkak, sombong pada Allah. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Kerana apabila kita rukuk, sebenarnya kita telah meletakkan satu anggota yang paling mulia ada kat kita di tempat yang bukan pada tempat dia. Yang ni kepala kita ni, Allah bagi ni'mal akal. Bila mana kita rukuk, Allahu Akbar, kita turun saja, maka kepala kita pada ketika itu sama dengan punggung kita. Dia punya level dia tu sama dengan punggung kita. Bahkan muka kita menghadap ke tanah. Muka ni adalah benda yang cukup sensitif. Sebab tu apa pun kita akan basuh muka dulu. Betul ya? Kalau makit pagi, tak mandi pun tak apa, muka mu clear. Ada orang makit pagi, dia kata, mak tak apa, muka tak mata tak ada tak apa. Hak penting tangan dengan kaki mu cuci dulu. Ada tak lagu tu? Main muka satu macamnya duk ada main. Tak, muka dulu. Begitu juga orang perempuan. Maklum duduk depan cermin, keh lama, keh muka ke keh kaki. Abang tak? Keh muka. Jarang isteri kita duduk depan mir'ah ataupun duduk depan orang sini panggil apa? Mirror ke apa? Cermin. Pasal apa lambat ni? Saat dia kata nak buat bedak di kaki tak? Ada bini abang tu. Tak, dia abang nak buat bedak ni muka lipstick dan sebagainya. Muka dimuliakan oleh kita dan itu nikmat daripada Allah. Tapi bila mana kita rukuk, kepala kita diletakkan sama sejajar dengan punggung dan muka kita turun sembam ke bumi, tengok ke bumi. Tak ada apa pun. Sami'allahu liman hamidah, kemudian turun pula Allahu Akbar. Muka kita, kepala kita diletakkan di atas tanah dan itu isyarat bahawasanya hang jangan lupa hang daripada tanah, hang jangan sombong pada Allah Ta'ala. Nah, kita daripada tanah dijadikan, kepada tanah dikembalikan. Turun saja kepala dan muka kita, maka ni kepala, ni buntut kita. Maka buntut kita lebih atas daripada kepala dan kepala kita sama level dengan tapak kaki kita. Maka Allah Ta'ala nak sebut apa? Hanya orang yang beriman sahaja yang akan meletakkan kemuliaan dia di tepi, melainkan dia akan mendahulukan kemuliaan dan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar adalah sembahyang. Dua. Yang ketiga, cara ringkas. Jam ni saya ikut jam ni. Jam tu saya rasa cepat sangat saya pakai jam ni. Lambat ke. Jam ni, hak duk tangkap saya ni baru pukul 4.30. Tu dia, tak bayang tak masuk waktu riba. Nak? Jam saya ni 5 minit lagi. Baik tuan-tuan. Nah, tuan-tuan mungkin sehari nak pergi beli ayam percik pun 1,000 beratok lah tu ramai tu. Beratok tak dengar dah. Sejak ni. Bulan tak puasa ke, tak ada siapa. Ada lah orang beli, habis lah ayam tu. Tapi tidak seperti mana bulan puasa. Nah, bazar Ramadan, subhanallah, tabarakallah. Tengok TS mercik sedap. Tengok TS Avengers sedap. Tengok lecikang sedap. Popiang basah sedap. Popiang kering sedap. Popiang hangit pun sedap. Pasal apa? Lapak punya pasal. Lalu depan kedai runcit Aceh ke apa, dia bubuh sembot FNN. Jenama FNN kan. Baru jenama bukan ada gambar kodil lepas sirap pun. Baru jenama FNN. Kepala otak dia imagine dah. Oh, hak ni produk-produk FNN. Subhanallah. Pasal lapang. Tapi bila buka puasa, Masya Allah, tabarakallah. Nikmat orang berbuka puasa
tak ada siapa boleh cerita. Punya syok buka puasa. Tambah kalau makan cemeh, lagi syok. Kalau makan cemeh lagi syok. Ini nikmat buka puasa. Orang yang puasa. Baik. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dua rukun qauli, rukuk dan sujud dalam ayat ni pasal apa? Allah nak bagi tahu tidak ada satu ibadah yang Allah perintah atas Muhammad kena buat setiap hari berulang kali kecuali sembahyang. Tak ada. Haji setahun sekali. Sedekah tak wajib. Ini cerita hak wajib ni. Zakat setahun sekali. Cukup haul, cukup nisab, okey, clear. Buat keluar zakat. Umrah sekali seumur hidup. Cukup dah. Bukan tiap-tiap hari dengan Nabi buat umrah. Tapi bila main bab sembahyang, adalah ibadah yang paling besar, paling penting Allah bagi kat Nabi Muhammad. Muhammad, hang kena sembahyang 5 kali. Begitu juga umat kamu pun 5 kali. Ni sembahyang ni cukup besar daripada segala-gala ibadah. Habis. Wa'budu rabbakum. Bila Allah suruh kita beriman, kemudian irka'u wasjudu, rukuk dan sujud, yakni sembahyang. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu dengan sebenar-benar sembahan. Tadi Allah suruh aku sembahyang lah. Lepas tu yang dia duk ulang pula, sembahlah aku elok-elok. Pasal apa? Tasakan aku sembahyang dah. Awak aku sembah dah tak betul kalau aku mana ke? Tak. Allah nak bagi tahu kat kita, tak semua orang yang sembahyang mendapat hakikat sembahyang. Tak. Ada orang yang sembahyang pasal bini dia paksa. Abang, sembahyang ke? Sembahyang kena bini. Kalau tak sembahyang, bini betiak. Abang tak sembahyang, tak ada buka puasa. Pergi carilah kedai janda hujung kampung tu. Sembahyang langsung kawan tu. Contoh. Ada yang sembahyang pasal laki dia marah dia. You kalau tak sembahyang, tahun ni I tak beli ya. Mah tangan apa semua I tak beli pasal you tak sembahyang. Dia sembahyang pasal nak boleh rantai mah. Contoh. Ada yang sembahyang kerana nak tunjuk ke orang kata dia ni ahli ibadah. Sampai lebam dai-dai bukan takat dai, pipi pun lebam. Masya Allah punya dia sembahyang. Subhanallah. Jadi bah, ada orang yang sembahyang kerana riak. Sembahyang dia baca supaya orang puji dia, sedap suara dan sebagainya. Maka Allah sebut, wa'budu rabbakum, hang sembah aku. Bukan tujuan yang lain, melainkan memang hang sembah. Ikhlas kerana aku. Sembahyang. Kerana ada orang munafik, dia sembahyang, dia mengaku beriman, tapi dia tak beriman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Muhammad, apabila datang orang munafik, mereka akan kata ke hang, Muhammad, kami beriman dengan hang, kami pun sembahyang macam hang juga, wahai Muhammad. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, aku kenal siapa Rasul aku dan aku tahu. Mereka hak duk main kata sembahyang macam dengan hang, khusyuk macam dengan hang ni, lakadzibun. Semua ni bohong mereka ya. Semata-mata wayang saja-saja. Ini perintah Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lepas Allah suruh kita sembahyang, ikhlas wa'budu rabbakum, waf'alul khaira, dan buatlah benda-benda yang baik. Ini natijah orang yang mendapat hakikat salat, dia suka pada benda-benda yang baik. Natijah dia, waf'alul khaira. Nah, buat benda baik. Lepas kita sembahyang, orang yang sembahyang, dia suka buat benda baik. Hak Tuhan suruh, hak wajibmu satu bab dah. Memang dia buat dah. Benda-benda tambahan yang lain, dia buat juga. Bulan Ramadan, dia banyak menginfakkan harta dia untuk anak-anak yatim yang ada di dalam qaryah. Kita buka puasa, kita jangan lupa tanya jiran sebelah rumah kita, mu makan apa hari ni? Dia kata hari ni tak makan apa. Dia kata tak tahu nak makan apa. Kita tanya awak, tak ada makanan ke? Ada, aku beli banyak sangat sampai tak tahu nak makan hak mana. Hak tu cerita lain hak tu. Hak tu dia makan sampai tak tahu nak atur lah. Maka bulan Ramadan, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, luar Ramadan pun sama, bukti kita ni orang yang sembahyang, orang yang mendapat hakikat sembahyang adalah orang yang suka kepada kebaikan. Amalan-amalan sunat yang kita duk buat itu teruskan. Dan juga sedekah jariah, bacaan Quran, segala maknika lagi hak tuan-tuan buat tu, itu adalah athar, kesan daripada
kesan daripada solat. Maknanya sembahyang ni dia akan ubah hidup kita 100%. 100% dia akan ubah, sama ada diubah secara mengejut ataupun dia akan ubah bil marahil, dengan dengan berperingkat. Ini adalah hebatnya solat, kunci syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah tuan-tuan tu dekat tu. Tengok muka tuan-tuan dengan perempuan pun macam laih sangat dah. Mau kalau lejak lagi kena buh bantai lah. No? Kena buh bantai. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kepada kita semua kebaikan, kelazatan beribadah dan tak payah duk bergaduh-bergaduh. Nah, jangan kita duk bergaduh masjid ni buat berapa, masjid ni dia buat berapa. Tuan-tuan pilih masjid mana, surau mana hak tuan-tuan berasa selesa. Dia kata Masjid Ibadur Rahman 20. Dia kata aku tak apa selesa. Awak aku pergi satu lagi Masjid Ibadur Rahim. Hak tu Ibadur Rahman, ada satu lagi Masjid Ibadur Rahim. Tak mana tak tahu. Awak hasyuk je tu, masjid tu tarawih 36. Dipersilakan, tak ada masalah apa. Tapi jarang hak bergaduh ni nak ambil hak kohor lebih, kohor kurang lagi ada lah ada bergaduh ni. Hang apa 20? Tak apa aku pergi ni. Pasal ada ni sini bagus 8, 9.5 nanti habis. Kira hang dalam balik duk tengok cerita apa semua dulu. Nah, 8 ke 20 ke tak usah dak bergaduh tuan-tuan, masing-masing ada pandangan. Hak 8 pun ada pandangan sebahagian ahli hadis, tapi jumhur sepakat 4 mazhab 20. Nak buat di masjid 8, balik di rumah sambung. Kalau sambung, nampak gaya pakai tak ada sambung, pakai waqaf tang tu ya. Nak kata ibtidak tu lambat sikit. Waqaf insya-Allah. Kita mengenai tajwid waqaf ibtidak kan, mula dengan berhenti. Mau kalau berhenti, kira berhenti terus ya. Nah, jadi tuan-tuan kita buat sekadar yang mampu. Fafa'alul khairat. Buatlah kebaikan mastata'tum, sekadar kemampuan. Dan kita doa Allah Ta'ala anugerahkan malam Al-Qadar untuk kita. Malam Al-Qadar itulah hadiah yang cukup besar Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir setengah minit tuan-tuan, satu orang ulama dia kata apa? Seorang ulama daripada Indonesia, saya lupa nama apa. Dia kata betapa kasihnya Allah Taala kepada kita orang beriman ni. Allah Taala dia pandu hidup kita ni dengan sesempurna panduan. Mana panduan kita? Hadis Nabi, Al-Quran, hadis Nabi. Ada pun orang kafir, dia pun tak ada panduan hidup. Hampa nak buat apa? Punya bahasa hamba, hampa nak buat apa? Nak berzina, minum marak, nak kufur, nak apa? Dipersilakan. Tapi orang beriman, kita, Allah sayang kat kita, mu semayang, aku bagi ni. Mu tinggal hak ni, aku bagi ni. Mu jangan buat hak ni, mu buat hak ni. Mu buat hak ni dapat syurga, mu buat hak ni tak baik buat kamu. Allah pandu kita daripada awal kita beranak, sampailah mati. Yang ni dia Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keistimewaan yang besar Allah Taala bagi kat kita, maka bersyukur kita jadi orang yang beriman. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Selamat beribadah, selamat berbuka puasa dan selamat memburu malam Al-Qadar insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.